Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita nak sambung lagi tentang kekeliruan atau kesyabahah dalam perkara istighasah ni. Ada setengah orang tu kata boleh minta tolong, minta hajat dalam kesulitan dengan tok wali, tok guru, nabi-nabi. Kata berdasarkan lapis dalil, lapis kekeliruan lah, lapis syubhat. Jadi kita nak jawab so-so. Kita dah jawab dah 4 perkara, ni yang kelima pula dah. Itu hadis Al-Haris bin Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu. Hadis Al-Haris bin Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu. Daripada Al-Haris bin Hasan Al-Bakri yang berkata, aku pernah keluar bersama dengan Al-A'la bin Hadrami pergi kepada Rasulullah SAW. Jadi Hasan ni pergi dengan Al-Hadrami ke jumpa Nabi dah. Dalam hadis tersebut beliau menyebutkan, lalu aku berkata, a'udzubillah wa bi rasulihi an akuna kawafidi 'adin. Maksudnya aku berlindung dengan Allah dan dengan Rasulnya dari aku menjadi seperti wafid 'ad, yakni wakil kaum 'ad. Hadis Ahmad dan Tirmizi. Jadi orang yang kena bala lah kaum 'ad kan, Nabi Hud. Okay, dari hadis ni golongan yang membenarkan istighasah dengan makhluk mengatakan dalamnya terdapat permohonan dengan Allah dan dengan Rasulullah. Berlindung dengan Allah dan dengan Rasulnya. Berlindung dengan Allah dan dengan Rasulnya. A'udzubillah wa bi rasulihi. Dia kata bereka tepek antara minta berlindung dengan Allah dan minta berlindung dengan Rasulullah dah. Kata gitulah. Okey, jawapan dan bantahan. Okey, hadis ni tidak boleh jadikan hujah. Hal ini kerana lafaz wa bi rasulihi yang bermaksud dan dengan rasulnya yang terdapat dalam hadis ni adalah lafaz tambahan yang syaz, yang ganjil. Ya ada ilmu hadis cek belakang dah. Jadi tambahan wa bi rasulihi ni ada alif wa bi rasulihi belakang tu syaz. Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, lebih sahih, lebih kuat dah. Lafaz ini datang melalui riwayat Zaid bin Al-Hubab daripada Salam bin Sulaiman. Dalam riwayat ini Zaid bin Al-Hubab telah menyalahi orang yang lebih thiqah, lebih dipercayai berbandingnya dalam periwayatan. Ya adalah orang perawi hadis ni, ada anak murid yang terima hadis ni lebih thiqah, lebih dipercayai berbanding dengan Zaid bin Hubab. Tiba-tiba tak ada dah. Tapi Zaid bin Hubab ni ada tambahan wa bi rasulihi. Jika berdasarkan riwayat lain di sisi Ahmad melalui jalan Affan bin Muslim daripada Salam bin Sulaiman. Ni anak murid Salam bin Sulaiman lah. Zaid bin Hubab pun anak murid Salam bin Sulaiman dah. Hak kita ada bi rasulihi dah. Lepas ni Affan bin Muslim daripada Salam bin Sulaiman, anak murid Salam bin Sulaiman hak lain nama dia Affan bin Muslim. Lafaz lain sikit dia. A'udzubillah an akuna wa bi rasulihi. Di mana tidak terdapat lafaz dah okey. A'udzubillah an akuna kawafid 'adin. Tak ada wa bi rasulihi, tak ada dah. Tidak terdapat lafaz wa bi rasulihi. Demikian juga berdasarkan riwayat di sisi Al-Tirmizi. Tadi riwayat Ahmad yang lain dah. Ni hadis riwayat Ahmad Tirmizi pun tak, dari jalan Sufyan bin Uyainah daripada Salam bin Sulaiman. Jadi anak murid Salam bin Sulaiman ni hak lain pula namanya Sufyan bin Uyainah. Dengan lafaz a'udzubillah an akuna misla wafidi 'adin, juga tidak terdapat lafaz wa bi rasulihi. Dah. Maka setiap riwayat yang datang dari Affan bin Muslim dan Sufyan bin Uyainah adalah lebih kuat, lebih gagah, lebih suhu. Orang yang lebih kuat hafalan hadisnya berbanding riwayat dari Zaid bin Al-Hubab yang bersendirian pula. Dah lah dia ni kurang kuat hafalan dia dah. Berbanding orang lebih thiqah, lebih dipercayai. Tiba-tiba bercanggah pula dengan anak murid yang lebih hebat dah. Tambahnya pula dalam persoalan ini kedua mereka telah menyalahi riwayat Zaid bin Al-Hubab. Dua orang dah. Suhu, hak kuat, hak dipercayai, lebih dipercayai, bercanggah dengan Zaid bin Al-Hubab. Cakap kita nak pakai hak tak suhu, hak kurang thiqah ni, kurang dipercayai berbanding dengan hak lebih dipercayai. Kerana itulah Imam Ahmad berkata tentang Zaid bin Al-Hubab, kana katsirul khata'. Beliau adalah seorang yang banyak kesalahan dalam periwayatan. Jadi Zaid bin Hubab ni walaupun dia perawi hadis boleh dah percaya, tapi
Banyak salah dia dah, banyak silap. Tak sengaja, bukan sengaja dah, tak sengaja. Kata Ibn Hibban, kana yukhti kathiran. Dia sentiasa banyak silap. Nah, dia bukan sengaja, tersilap dah. Abbas Al-Duri pula berkata, aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, adalah Affan asbat, lebih sabit. Dari Zaid bin Al-Hubab dalam apa yang mereka berdua riwayatkan. Lihat Tahzibul Tahzib juga Tahzibul Kamal. Jadi kalau ada hadis riwayat Affan bin Muslim. Affan bin Muslim sama-sama seperguruan lah tak? Sama-sama level. Dan Zaid bin Hubab, kalau kita tengok dua-dua tu, kalau bercanggah kita pakai hak mana? Affan. Lebih asbat, lebih sabit, lebih dipercayai, lebih kukuh. Antara yang menguatkan riwayat ini adalah syaz, iaitulah apabila Tabari dalam tafsirnya dan Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah, di mana mereka berdua meriwayatkan kisah ini dari jalan Abu Bakar bin Ayyash daripada Asim bin Abi Najud daripada Al-Harith dengan tanpa lafaz Abi Rasulihnya. Lafaz pertama, a'udzubillahi an akuna kawafidi adin, manakala lafaz kedua dengan fa'a'udzubillah ya Rasulullah an akuna kawafidi adin. Jadi semua ni tak ada Abi Rasulullah tu, tak ada dah. Ya Rasulullah, lain sikit ya Rasulullah tu dia bukan minta. Wahai Rasulullah, berlindung dengan Allah. Wahai Rasulullah, kata kita dah. Demikian juga Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, Ibn Hajar dan Isabah. Kedua-dua mereka menyebutkan kisah ini ketika berbicara berkaitan Hasan tanpa ada tambahan Wabi Rasulih ada dah. Yang pertama dengan lafaz yang berkata Al-Harith, ya Rasulullah, a'udzubillah an akuna kafili bin Amru wa fi adin. Yang kedua dengan lafaz kata Al-Abdi, a'udzubillah an akuna ka fi adin. Jadi minta berlindung daripada perangai juk tukar kecek bangsa lah. Maksudnya kita minta jauh daripada jadi perangai pokok yang dilaknat lah. Iaitu kau Nabi Ad ke, kena laknat Tuhan, kena bala. Okey, jadi sekarang ni dalam Al-Isti'ab dan Isabah begitu dah. Dan dalam da'wah al-ijma' indal mutakallimin fi masail al-usuluddin halaman 343 345 begitu dah. Okey, saya semua perkara ini jelas menunjukkan tambahan wa rasulihi atau babi rasulihi adalah tambahan yang syazah, yang ganjil, yang canggung, yang pelik, lagi mungkarah, lagi diingkari, ditolak. Jika diadakan hadis ini sabit sekalipun, persoalan meminta perlindungan adalah sama dengan persoalan meminta pertolongan. Yang zahir dia, mana ada dibenarkan, ada pula dilarang. Seperti mana pemohon pertolongan adalah harus dengan makhluk yang ada bersama kita, depan cokoh depan kita, dan dalam kemampuannya, maka demikianlah memohon perlindungan kalau bermaksud lindung secara zahir, bukan lindung secara ghaib, benda yang tak nampak. Tolak bala ke tak boleh tak. Tapi lindung itu masuk dalam rumah kau tak boleh kena bunuh orang ke. Minta perlindungan seperti ini bukanlah perlindungan yang dikatakan syirik. Pasal bukan benda tu mampu dan secara zahirnya mampu. Sunnatullah. Sistem yang Allah buatnya boleh orang itu boleh tolong. Sistem zahir dah. Bahkan dalam hadis ini Al-Harith memohon perlindungan dengan Rasul dari kaumnya dikuasai oleh kabilah Bani Tamim. Kalau kita kata tak usah tolak, tak jumpa hadis lain pun, nak pakai hadis ni pun masih lagi kena faham, kena ta'awil supaya sesuai dengan Quran. Quran ni kan dia suruh minta tolong kalau benda ghaib, benda gaib minta tolong dengan Allah. Benda zahir ke benda gaib dah, tambah-tambah benda gaib. Tapi sininya kalau kita kalau kita faham benda gaib, minta lindung benda gaib tak boleh lah. Jadi benda pun jauh, tak logik dah pasal dia cerita pasal perjanjian antara kaum ni dah. Jadi benda ni ia melibatkan kaum Al-Harith ni takut dikuasai kabilah Bani Tamim ni, minta perlindungan pun logik juga. Kita negeri kau tu lah kita nak takwil supaya benda ni mampu dibuat oleh Rasulullah yang minta tolong gitu dah. Inilah persamaan yang wujud antara beliau yang diutuskan oleh kaumnya untuk minta perlindungan kepada Nabi dengan wafid Ad yang diutus oleh kaumnya untuk mohon hujan, namun dia pulang dengan membawa kebinasaan. Ini kaum Nabi Hud tu, kaum Ad. Permohonan perlindungan Al-Harith dengan Nabi SAW adalah perkara yang berada di bawah kemampuan Nabi dan mana-mana pemerintah atau qadi. Jadi Nabi kalau dia minta perlindungan pun perlindungan zahir lah. Perlindungan zahir ni biasa kita minta tolong lah, tolong jaga ambo daripada musuh ke apa tu, benda tu tak salah.
Selain itu, Al-Haris memohon perlindungan daripada baginda Nabi SAW yang berada di hadapan beliau. Depan, zahir-zahir depan. Bukan Nabi tak ada depan. Benda ni benda zahir dah. Benda yang nampak depan mata bukan benda yang tidak mampu dibawa oleh Nabi ataupun Nabi di alam ghaib. Bukan dah. Situasi ini jauh berbeza dengan perbuatan orang-orang yang menyembah dan meminta dari kubur. Kubur ni orang tak nampak. Nah, dia anggap alam ghaib tu lebih hebat dah. Dan dia anggap jadi Tuhan kecil dah. Gapo-gapo minta hajat daripada orang dari kubur. Hak ni lain dah. Okey, habis yang kelima tu tentang riwayat Al-Haris bin Hasan Al-Baqri radhiyallahu anhu. Iaitu dia ni, pertama riwayat tu ada kelemahan, yang keduanya ada, kalau kita nak faham cara betul boleh dah. Bukan cara yang dihujahkan oleh kaum-kaum orang-orang yang suka mengagungkan kubur, minta hajat di kubur. Yang keenamnya riwayat Aus bin Abdullah. Daripada Aus bin Abdullah, ketika berlaku kemarau yang panjang ke atas penduduk Madinah, beliau berkata, berlaku kemarau ke atas penduduk Madinah, beliau berkata, "Quhita ahlal madinati qahtan syadidan. Fashakau ila Aisyah, faqalat, unzuru qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faj'alu minhu kiwan. Ila as-sama'i saqfun hatta la yakuna bainahu wa bainas sama', famutirna mataran hatta nabata, qala fafa'alu fasaminat al-ibilu hatta tafattaqat minal ushbu ash-shahmi fasummiya 'amal fatqi." Maksudnya berlaku kemarau yang panjang ke atas penduduk Madinah. Lalu mereka mengadu perkara itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lihatlah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jadikanlah ruang kosong ke langit sehingga tiada suatu atap pun di antaranya dengan langit." Jadi kubur Nabi ni tak ada tak dengan atap lah, pergi ke langit nah. Maka mereka semua melakukan perkara itu, lalu kami dikurniakan hujan yang amat lebat sehingga tumbuhai pohon subuh dan unta menjadi gemuk. Dinamakan tahun ini sebagai tahun Al-Fatq. Dikeluarkan oleh Al-Darimi dalam sunannya, bab ma akrama Allah Ta'ala nabiyahu ba'da mautih. Di 1 muka 56. Mereka yang benar keistighasah dengan Nabi SAW selepas Nabi wafat menjadikannya hadis ini sebagai dalil. Dia berdasarkan arahan Aisyah agar dibuka atap kubur Nabi SAW dan memohon hujan dengan baginda selepas wafatnya baginda. Okay, jawapan dan bantahan. Pertama sekali, asar ini, riwayat ini, bukan hadis Nabi ni, pasal cerita ni start daripada sahabat Aisyah lah. Hak paling tinggi sekali dah. Jadi asar ni adalah dhaif jiddan masalah dia. Sangat-sangat lemah. Tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, dan apa yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha agar dibuka atap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk diturunkan hujan bukanlah riwayat yang sahih. Tidak sabit isnadnya, sebaliknya ia hanya dinukil dari orang-orang yang terkenal dengan pendustaan. Masalah perawat-perawat dia, orang suhu bab nipu hadis ni. Antara yang dapat dibuktikan pendustaan ini ialah apabila pada masa hayat Aisyah tidak terdapat lopongan ini di rumah beliau. Bahkan sebahagian rumahnya kekal seperti mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya beratap dan sebahagian lain terbuka seperti biasa saja dah. Jadi rumah zaman dulu ni ada tengah gelonggo dah. Lepas tu ada bilik. Sehingga jadi style ada tengah gelonggo tu style dulu dah. Nak suruh nak masuk cahaya. Jadi benda tu bukanlah kena buka dah. Memang dia style tak boleh buka, memang dia style gelonggo tu gelonggo situ dah. Tutup situ dah. Jadi tak perlulah ada buka, nak buka atap ke apa dah. Okey, cahaya matahari juga masuk seperti mana yang sabit dari dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat asar dan cahaya matahari berada dalam bilik beliau, yakni Aisyah, dan bayang-bayang masih sedikit. Berterusan keadaan bilik Aisyah tersebut sehinggalah Al-Walid bin Abdul Malik menambah membesarkan masjid ketika zaman pemerintahannya. Bukan zaman sahabat. Al-Takhis 7 hingga 28 dah. Jadi pembesaran masjid ni selepas zaman sahabat dah kira-kira dah. Jadi besar zaman Osman pun dia tidak besarlah ke depan. Nah. Lepas tu baru lepas zaman sahabat baru besarlah ke depan dah. Masuklah rumah Nabi. Waktu jadi kubur dalam masjid orang kata tu gitulah dah. Jadi puak ni pertahan Nabi kata lah anak buat masjid rumah kubur masjid dah. Tiba-tiba ada kubur Nabi dalam masjid. Dia kata gitulah. Tapi peristiwa je pertamanya
Bukanlah terbaik, tapi nak terpaksa ke ramai ada orang buatlah ke depan dah. Bukanlah ke belakang masa tu lah. Mungkin ada rumah orang belakang tu nak besar, gilah ke depan dulu dah. Jadi benda ni sebenarnya tidak. Jadi dia kena itulah. Kalau kira bukan atas arahan Nabi, sahabat Nabi pun tidak, tapi hak ke dia lepas tu dah. Apa-apa pun kalau kita kata boleh pun dia tidaklah terpaksa. Kan terpaksa tu lah kira dah, emergency. Jadi kita jangan buat hujah. Ni habis kubur Tok Ali, Tok Wali, kubur dalam masjid dah. Ni karut dah dah. Sedangkan Nabi anak Nabi marah dah. Dah. Jadi jangan nak buat kubur dalam masjid. Ataupun buat kubur dulu bawa masjid. Ataupun buat masjid dulu bawa kubur dah. Buat kubur dalam masjid. Semua tu tak boleh berlaku dah. Sebab takut mengagungkan kubur dah. Mengagungkan kubur dah. Hak tu nombor satu. Ada ulama kata najis, tapi kita kata bukan najis lah. Hak kuatnya kerana pengagungan. Tambah-tambah orang tu lagi alim, lagi tak wali, lagi tak boleh kita mengagungkan kubur dia. Kena kecek kubur-kubur tak wali ni. Kubur orang jahil je besar. Kubur Cina tak apa ikut dia dah. Nah, jadi gitu kaedah dia dah. Jadi masjid Nabi pun, masjid Madinah pun, dia buat tu bentuk ia macam bukan bilik mudah menghadap. Dia buat macam seketika apa, buat tajam sikit supaya orang berasa tidak menghadap kubur dia. Ya ada cara lah supaya nampak macam kalau kita semaya di belakang rumah Nabi pun tidak berasa macam menghadap kubur rasanya. Yang pentingnya kalau dia Madinah terjadi gitu, bukan buat hujah sebagai kata boleh belaka buat kubur dalam masjid. Banyak ni buat hujah gini, beri mana buat hujah ni nak habis. Sedar ke dia tak sesuai dengan hadis Nabi, dia nak tengok benda lain lah, boleh ada hujah sikit-sikit pun dia guna dah supaya boleh dia buat kubur dalam masjid atau masjid tu ada kubur dah. Yang penting benda tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketujuh pula. Hadis malaikat di bumi selain hafazah. Apa ni? Hadis malaikat di bumi selain hafazah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna lillah malaikatan fil ard siwal hafazah. فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي أعينوا بعباد الله. Maksudnya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat di bumi selain daripada malaikat Al-Hafazah. Mereka mencatat dedaunan yang gugur dari pohonnya. Maka jika menimpa seseorang daripada kamu kesulitan di satu padang, maka hendaklah dia menyeru, bantulah daku wahai hamba-hamba Allah dari kalangan para malaikat. Dia kata gitulah. Ni sebelum ni hamba Allah tak kira jin ke apa, hatu ke apa dah ni, daripada kalangan malaikat kata. Nah. Melalui hadis ini ada yang beralasan bolehnya meminta pertolongan dari seseorang yang tidak ada di hadapan atau tidak hadir bersama-sama. Maka demikian juga boleh meminta pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para wali atau orang soleh telah mati ataupun rijalul ghaib. Nah, rijalul ghaib boleh minta ni. Jawapan dan batahan. Riwayat dari Abdullah bin Abbas di atas diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Dan beliau berkata, dan tidak kami ketahui diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ini melainkan dengan isnad ini, dengan sanad ini dan dengan jalur periwayatan ini sahaja. Musnad Al-Bazzar jilid ke-11 muka surat 181. Terdapat perbincangan di kalangan ulama tentang isnad riwayat ini. Antaranya pertama, perawi bernama Usamah bin Zaid Al-Laitsi Al-Madani yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al-Syekh Salih Ali Al-Syekh telah menyenaraikan perkataan ulama hadis yang mengkritik dan memuji riwayat daripadanya. Setelah itu beliau berkata, ada puji ada kritik. Man tadabbaru hadhihi al-aqwal anima anna ma tafarrud bihi haqqahu rad fa in tubi'a qabla wa man ahadithahu allati tafarrud biha hadis Ibn Abbas. Maksudnya siapa-siapa yang memerhatikan perkataan-perkataan ini, jadi komentar ulama hadis terhadap Usamah, dia akan tahu bahawa apa yang beliau riwayatkan secara sendirian, riwayat itu tertolak. Manakala jika terdapat sokongan, maka ia diterima. Maka termasuk dalam hadis-hadis beliau yang beliau menyendiri meriwayatkannya ialah hadis Ibn Abbas ini. Jadi kalau ada orang sokong tak apa. Kalau dia duk sorang dia je meriwayatkan, tak ada sokongan, tak boleh pakai dah. Demikian juga tentang perawi bernama Hatim bin Ismail yang meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid. Al-Hafiz berkata tentangnya, Sahih Al-Kitab Saduq lagi diragui dah. Sahihul Kitab Saduq Yahimu dah.
Al-Bani berkatanya menyalahinya Ja'far bin Aun dan beliau berkata, mencerita kepada kami Usamah bin Zaid, lalu beliau menyebutkan riwayat ini secara mauquf kepada Ibnu Abbas. Nasai berkata tentangnya, bukan seorang yang kuat dalam periwayatan, kata yang lain pula padanya kecuaian fihi ghaflah. Yang ketiga, menyendirinya Usamah dalam meriwayatkan hadis ini, sedangkan beliau seorang yang dhaif al-hifz, yang tidak kuat hafazah dia lah. Justru ia termasuk hadis yang mungkar apabila tidak dapat dikuatkan dengan usul yang jelas lagi sahih. Jadi usulnya hadis sahih Al-Quran lah nombor satu usul dia dah. Al-Quran tak ada serupa dia. Hadis yang sahih lain tak ada serupa dia, tak ada penguat bagi hadis ni dah. Makna pun tak ada penguat dah. Okey, yang keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut dalam ta'liqnya kepada Al-Kalimut Tayyib tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan hadis ini sanadnya munqati' sebenarnya, sanadnya terputus. Tak sapa kepada perawi, ada tinggal. Tengah jalan itu tak sapa dah. Namun yang lebih penting dalam persoalan ini ialah perlu difahami bahawa garis penentu yang menjadikan suatu istighasah itu syirik ialah minta kepada selain daripada Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah semata-mata. Adapun riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini, ia merupakan perkhabaran adanya sekumpulan malaikat yang dicipta dan dihidupkan di muka bumi oleh Allah SWT bagi membantu dan memberikan panduan kepada orang-orang yang tersesat jalan. Justru sesiapa yang meminta pertolongan dari para malaikat ini, maka mereka telah meminta pertolongan dalam perkara yang sememangnya dalam keupayaan para malaikat tersebut lagi. Keadaan ini berbeza dengan orang minta pertolongan kepada orang yang telah mati atau kepada orang yang tiada untuk menyembuhkan penyakit, mengurniakan anak dan seumpamanya yang di luar kemampuan makhluk. Dia kata gitulah. Kalau kata boleh nana, kalau tak boleh tak selamat tau, semitok lah malaikat gapo je, jin kau tak tahu dah, tipu ke jin tak kau dah. Tapi nombor satu minta entah dulu dah. Ada kali kata nak buat boleh pun. Dalam perkara ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, wal istighatsah talabul ghath wa huwa izalatu syiddah kal istinsar talabun nasr wal isti'anah talabul aun wal makhluk yatlubu minhu min hadhihi al umur ma yaqdiru alayh minha kama qala ta'ala wa in istansarukum fid din fa'alikum nasr kama qala fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwih wa kama qala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa amma la yaqdiru alayhi illa Allah fala yatlubu illa min Allah. Maksudnya, dan al-istighasah, minta tolong ketika sulit ni, minta ajak sulit ni, ialah minta pertolongan, iaitulah untuk menghilangkan kesempitan. Dan makhluk boleh diminta daripadanya perkara-perkara dalam keupayaannya sahaja, seperti firman Allah, dan jika mereka minta pertolongan daripada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Seperti firman-Nya lagi, maka telah meminta pertolongan kepadanya Nabi Musa, orang yang dari kumpulannya dia, kumpulan Bani Israel itu, dia balas dengan orang Kipti, orang Mesir ke atas musuhnya. Jadi dia gocoh lepas tu dah. Dan seperti firman-Nya lagi, dan tolong menolonglah kamu semua dalam perkara yang baik dan takwa. Adapun dalam perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah, perkara ghaib, perkara yang tak mampu, tidak boleh diminta melainkan kepada Allah sahaja. Majmu' Fatawa juz 1 muka surat 103. Jadi asalnya hak boleh, hak logik. Sebenarnya jin bukan kita jumpa zahir, nampak depan mata kita. Kita boleh suruh dia disekat gapo-gapo tu jalan. Kalau kita beli arwah lah, kalau dengar kata kita dah, dia jadi macam zahir dah. Yang tak boleh, yang berai kita tak nampak. Dan kita ni mengagungkan dia, seolah-olah kita minta hajat dengan dia, dia jadi besar lagi, dia jadi sombong. Dan dia lagi sukaria membodohkan bangsa manusia ni lah. Jadi hak tu dah tak boleh sebenarnya. Sebabnya unsur asalnya pengagungan, kehinaan diri. Pasal kita minta hajat dalam kesulitan ni. Ni istighasah ni dalam keadaan sutuk suka maksudnya. Maksudnya kita serabut perut, kita dalam masalah. Sutuk suka, kita akan jadi hina diri, fakir diri, dan menganggap makhluk lain, jin kau gapo, kau depan kita orang kau gapo kau, jadi lebih besar dah. Jadi oleh sebab itu sepatutnya tidak berlaku pada makhluk selain Allah dah. Maksudnya tu minta Allah. Pasal benda tu yang kalau kita minta benda dengan makhluk ni, ia takut kita anggap makhluk tu macam Tuhan dah. Setarah pasal kita menghinakan diri kita dan mengagungkannya. Tu untuk jauh ni tak. Kata Syekh Salih Ali Al-Syekh, hadis ini tidak seperti yang didakwa bolehnya meminta dari orang yang telah mati dan seumpamanya. Sebaliknya ia jelas menunjukkan orang yang tersesat jalan mengarahkan percakapan pada para malaikat.
Dan para malaikat itu mendengar perbualan orang tersebut dan berkemampuan membantunya dengan izin Tuhannya. Ni Syekh Saleh Ali lah. Dia kata kalau nak kata boleh pakai hadis, gitulah. Pun hadis lain lah sebelum ni pun kata gapo kan kita sekak. Ya ibadallah. Nah, iskak nate aku gapo. Kalau kita arah dia tu seolah-olah kita arah bukan sebagai hamba hina diri tapi kita macam arah anak buah kita. Maka tidak ada pengagungan, tidak ada nampak tu hina diri, tak apalah dak. Hak takut jadinya kita hina diri, bukan jadi kali kita, dia jadi tuan kita. Hak tu tak boleh ni. Ala jin-jin rorik ni. Kita tak boleh menyebabkan kita ni jadi hamba kepada makhluk. Kalau kita ni jadi tuan pada makhluk, macam Nabi Sulaiman arah jin dah. Dia ambil istana Balqis lah macam-macam suruh dah. Selai dan laut ambil batu permata lah macam-macam. Siapa lelah jelai jin dah. Siapa kau dia mati tu kat tu hancur baru jin tahu baru berhenti dah. Baru tahu Nabi Sulaiman mati baru berhenti jin dah. Buat kerja suka sembah. Takut ke Nabi Sulaiman. Jadi kalau gitu tak ada masalah suruh jin pun dah. Sebabnya kita tidak jadi hamba kepada jin. Tapi jin tu jadi hamba pada kita tak apalah macam Nabi Sulaiman tu lah. Atau senyo jadi minta izin tok deh apa tok we ko tok gapo dak kita lalu kat depan pokok dalam hotel gapo minta lalu tok cik dah. Maksudnya kita hina diri takut kecuk perut ni. Maksudnya kita telah mengagungkan selain Allah SWT. Hak tu hak tok senyo dah. Hal ini kerana mereka para malaikat itu hidup dan mampu untuk membimbing orang tersesat jalan. Kalau ada malaikat ni kita boleh suruh dia dah. Mereka itu adalah para hamba Allah yang hidup dan mendengar dan memperkenalkan apa-apa yang diberi upaya kepada mereka oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Maka mereka juga memberi bimbingan pada orang tersesat jalan di satu padang. Kalau kita pakai hadis hak sebelum ni, hak cerita sebelum ni, ada hadis pun. Siapa yang menjadikan dalil dengan asar itu bolehnya menyeru individu tertentu dengan namanya. Maka orang seperti itu telah mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya bukan malaikat ke apa. Minta dengan Tok Wali dia masalah ni. Dia panggil Rijalul Ghaib. Tok Wali tu. Tok Wali ni mari Nabi Khidir lah. Nabi Khidir mari jumpa lah. Macam-macam dah. Mengaku dia Nabi Khidir dah. Macam-macam. Sekali Nabi Khidir mari jumpa orang ni. Hitam lagi. Ada muka pun Melayu. Ada muka pun macam-macam pun dah. Jadi hak manusia dah. Ada janggut. Ada tak ada janggut dah. Ada hak muda. Ada hak tua Nabi Khidir dah. Jadi hak manusia dah. Jadi hak tu Rijalul Ghaib tu jin dah. Hak ni kalau kita minta dalam keadaan apa macam kita hormat sangat agungkan dia, jadi masalah tu dah. Jadi sekarang ni kalau malaikat dia jadi hamba kita, seorang surah kita tak masalah dah. Maka orang seperti ini telah mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia belum memerhatikan dan mendalami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya orang-orang yang ikut hawa nafsu. Dia kata cinta Rasul tapi bukan cinta Rasul, cinta kubur setengah dah. Kubur Nabi Hud besar. Cinta Nabi sungguh. Enggak jangan dok buat. Nabi lagi Nabi tak boleh besar kubur dah. Setelah jelas perkara ini maka asar tentang zikir-zikir ini telah diambil mudah dan diamalkan sekalipun ia lemah. Apatah lagi ia berlegar dalam perkara-perkara asas syariat yang tidak boleh menyalahi nas-nas Al-Quran dan hadis Nabawi yang sahih. Tambahan lagi hadis ini khas untuk perkara yang dinyatakan dalam dalil itu saja, tidak boleh dilampaui lebih daripada hak dia dah. Jadi jangan hadis ni pakai lebih hak. Kita hak hadis ni kalau kita kata boleh pun bukan dalam keadaan kita minta tolong, dalam keadaan hina diri, lemah dah kita minta tolong seolah kita ni bapak suruh anak pergi dapur buat air, tubik air kayuh lah. Ataupun kita dalam keadaan tuan lah. Kita suruh hamba kita kan. Bukan dalam keadaan kita jadi hamba, minta dengan tuan. Jadi kita jadi hina diri dah. Jin ni, kalau jin lah bukan puja je lagi. Kalau kita tunjuk lemah diri, hina diri di hadapan jin, puja akan lagi besar diri. Dan lagi akan kuat kacau dia dah. Nah, dia keadaan begitu. Pun setan pun kalau kita lanak setan saja dah. Ataupun kita kata wuduh ke setan, dia jadi lagi besar. Lagi besar dah. Tapi kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dia pun jadi kecil, lebih kecil daripada lalat. Jadi dia jadi angkuh dan sombong kalau kita membesarkan malaikat walaupun dalam keadaan besar tu cara kutub dah. Tambahan besar cara puja dah.
Mana? Hal ini kerana persoalan ini tidak termasuk dalam perkara yang tidak boleh dikiaskan. Kerana persoalan akidah binaannya adalah berdasarkan tauqif. Maksudnya ikut dalil betul-betul, tak usah qiyah lebih-lebih. Kalau hadis ni kata sebut ya ibadallah, tak usah sebutlah ya wahai belia bil mulkan kau dak Nabi ya Nabi Qadir ya Syekh Abdul Qadir Jalani ya Tok Wali Hasan ya Tok Wali gapo-gapo pun dah. Jangan duk lebih. Ya madak ya Husin, madak ya Rasulullah. Kita lebih. Dalil tak cerita. Ya ibadallah lah. Ibadallah ni. Kalau kita tengok tadi syarah malaikat saja dah. Jin pun tidak dah. Tiba-tiba kita erik benda lain. Sehingga benda agama ni jadi penuh ranah dah. Penuh ranah. Ikut hawa nafsu dah. Ikut hawa nafsu masalahnya mengagungkan orang mati dah. Jadi macam Tuhan dah. Itu masalahnya. Kerana itulah Abdullah bin Ahmad dalam Al-Masailnya halaman 245 ni anak kepada Imam Ahmad lah. Jadi daripada bapaknya daripada Imam Ahmad dia berkata, dalal tu at-tariq fi hajjah wa kuntu masyan faj'altu aqulu ya ibadallah dalluna 'ala at-tariq falam azal aqulu dhalika hatta waqa'tu 'ala at-tariq. Maksudnya, aku telah tersesat jalan ketika berjalan pergi menunaikan haji. Aku berkata, wahai para hamba Allah, malaikat, tunjukkanlah pada kami jalan. Dan tersentiasalah aku memulainya sehinggalah aku menemui jalan yang sebenarnya. Jadi kalau kita jumpa gitu, dia royak kepada malaikat dia. Ada satu kitab lah. Masail dia dah. Jadi, hak kata boleh pun hanyalah minta kepada hamba Allah dalam rasa tidaklah tunjuk jalan tu dengan maksud dia sebagai tuan tapi kita ni sebagai tuan dah. Apa dah kita dah. Rasa nak sambung ni panjang sikit lagi. Yalah sekat ni saja dah. Okey, sekat itu saja perbincangan kita. Kita ada 3 malam ni dah. Pertama hadis Haris bin Hasan Al-Baqri. Yang keenamnya riwayat Aus bin Abdullah. Mula tu ada babi rasulihi dia. Minta tolong dengan Allah dan Rasulnya. Tu salah riwayat tu tak kuat lah. Babi rasulihi tu riwayat tak betul dia. Kalau kita kata betul pun, bukan betul. Kalau boleh jadi betul, kita anggap dia minta perlindungan zahir. Aus bin Abdullah pula. Ni kubur Nabi pula. Kubur. Dia kata buka kubur Nabi dah. Pertama hadis tu da'if jiddah lah. Kalau ia pun bukan minta ajak, ambil berkat saja dah. Buka kubur Nabi dah. Tapi minta dengan Allah juga. Dah. Kita kata tak kuat lah. Tak sudah pakai mana dah. Yang ketujuhnya, yang pertama tak logik lah. Pasal tak Nabi tu memang bukan style buka. Memang ia tengah terbelenggu dah. Tak payah buka pun kena juga dah. Cara gitu rumah zaman dulu. Yang ketujuhnya, hadis malaikat di bumi selain hafazah. Jadi, hal ni pula kita cerita saat ni lah. Malaikat tunjuk jalan ke gapo saat ni. Jadi pertamanya hadis tu ada masalah kalau kita cek-ceknya dah. Tapi kalau pakar juga, maksudnya bukanlah kita minta dengan pengagungan, tapi kita minta dengan macam tuan, minta makhluk orang bawah kita supaya dia sekat ataupun tunjuk jalan. Dah. Dia begitulah kita nak faham hadis-hadis ini supaya kita tidak mengagungkan makhluk. Dah. Dia sebenarnya bukan terus jadi syirik besar dah. Dia ada syirik kecil pun tak sedah dah. Syirik yang mana kita berasa level orang-orang mati ni, orang tak nampak gaib ni, dia tarah dia dekat nak jadi macam Tuhan. Tuhan kecil pun tak boleh dah dah. Nah, Tuhan besar, Tuhan sungguh tu lain lah. Semua tu kita orang kafir pun tahu dah Allah yang paling berkuasa, yang nombor satu Tuhan ni Allah SWT. Cuma dia ni berasa jauh sangat, dia gunalah roh-roh tok nenek dia buat puja dah, nak minta hajat. Kita pun Islam tak silap gitu dah. Jangan nampak roh tok nenek moyang kita, tok guru, ta'alim. Roh-roh Nabi ni mempunyai kuasa yang hebat juga sebagai Tuhan kecil pun tak silap. Bagi kuasa, Tuhan bagi kuasa ke Tuhan kecil pun tak silap. Kita nak Allah SWT sahaja yang paling berkuasa. Kalau kita suruh mereka tu dengan anggapan bukanlah kuasa yang pelik, sekadar ikut arahan kita. Wallahu a'lam. Setakat itu saja perbincangan. Kita sanggung sikit lagi lah. Sekali lagi habislah kitab ni tentang istighasah. Minta hajat, minta sesuatu ketika suka, ketika sulit daripada Tok Wali dah. Daripada sang wali.
Setakat itu saja kita tangguh tazkirah nikah kita dengan suratul Asr dan tasbih farah. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.